Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat pagi. Terima kasih kerana bersama-sama dengan saya dalam segmen Tanya Pakar An-Nur pada pagi ini. Pada hari ini kita akan berkongsi satu topik yang begitu dekat kepada kita, iaitu bahayakah kerintangan antibiotik. World Antibiotic Awareness Week ini adalah salah satu kesedaran yang telah diguna pakai oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai bahaya kerintangan antibiotik ni. Sebelum kita memulakan kita punya discussion, perlu untuk kita memahami apakah itu yang dimaksudkan dengan antibiotik. Secara ringkasnya, antibiotik ini dia memusnahkan ataupun merencat pertumbuhan bakteria. Antibiotik ini adalah satu kumpulan ubat yang digunakan untuk melawan jangkitan bakteria, iaitu dengan cara memusnahkan ataupun merencat pertumbuhan bakteria tersebut. Akan tetapi antibiotik ini tidak dapat melawan mikroorganisma ataupun kuman-kuman yang lain seperti fungus ataupun virus. Antibiotik telah digunakan sejak berkurun lamanya untuk merawat penyakit jangkitan bakteria, dan ini telah terbukti dapat mengurangkan kadar kematian di seluruh dunia. Kemudian sesuatu yang perlu kita tahu adalah cara yang betul untuk pengambilan antibiotik. Bagaimanakah cara pengambilan antibiotik yang betul? Sekiranya kita perhatikan setiap ubat-ubat ataupun antibiotik yang kita perolehi daripada farmasi akan dilabel dengan selengkapnya. Cuba fahami label tadi, baca dan faham dan patuhi arahan yang telah diberikan. Ketahui kuantiti ataupun dos yang diberikan, ketahui juga kekerapan pengambilan antibiotik tersebut. Sama ada 1 kali sehari atau 2 kali sehari atau 3 kali sehari, atau ada juga antibiotik yang perlu diambil dengan lebih kerap sehingga 4 kali sehari. Salah satu praktis yang terbaik adalah untuk mengambil antibiotik tersebut dalam selang masa yang sama. Sebagai contoh, sekiranya pengambilan antibiotik tersebut memerlukan frekuensi sebanyak 2 kali sehari, maka antibiotik boleh diambil dalam selang waktu 12 jam, iaitu waktu pagi dan juga waktu malam. Kemudian ketahui juga cara pengambilan antibiotik sama ada sebelum makan ataupun selepas makan. Ini adalah kerana sesetengah antibiotik ini penyerapannya dipengaruhi oleh makanan. Kemudian ketahui juga cara penyimpanan antibiotik tersebut. Ada sesetengah antibiotik yang perlu disimpan pada suhu bilik, dan ada juga antibiotik yang perlu disimpan di dalam peti sejuk dalam satu jangka masa. Kemudian apa yang kita tidak harus buat adalah jangan berkongsi ubat. Ini berlaku apabila terdapat lebihan-lebihan ubat antibiotik yang tidak habis dimakan. Jadi pesakit selalunya akan menyimpan dan menggunakan semula ubat tersebut. Jadi sekiranya ada lebihan ubat tadi, maka buang. Kemudian salah satu keadaan yang biasa lagi berlaku adalah pesakit kerap kali berhenti mengambil antibiotik apabila dia merasakan badan dia telah sihat, dan dia tidak menghabiskan antibiotik tersebut dalam tempoh masa yang telah ditetapkan oleh doktor. Jadi pastikan kita jangan sekali-kali berhenti daripada mengambil antibiotik tanpa arahan daripada pihak doktor. Kemudian sekiranya terjadi keadaan di mana kita terlupa untuk mengambil dos, maka janganlah kita gandakan pengambilan dos yang seterusnya. Ambillah dos tersebut seperti biasa dan seterusnya juga ambil dos seperti biasa. Salah satu poin yang penting adalah mengapa antibiotik tadi perlu dihabiskan. Ini adalah kerana kita hendak mengelakkan jangkitan semula, dan juga untuk mengelakkan salah satu keadaan yang kita panggil sebagai kerintangan antibiotik. Sekiranya tidak berlaku kerintangan, kesan rawatan yang kita berikan akan memberikan kesan yang positif.
Tetapi sekiranya berlaku kerintangan ke atas antibiotik tersebut, maka rawatan yang diberikan tidak akan mendapatkan kesan yang diingini. Okey. Okey, apakah yang kita boleh faham mengenai kerintangan antibiotik ya? Secara bahasa yang simpelnya, kerintangan antibiotik ini adalah suatu situasi bila bakteria tadi menjadi kebal kepada antibiotik ya. Dia adalah situasi apabila antibiotik yang kita gunakan tadi dalam rawatan jangkitan yang sebelum ini tidak lagi berkesan kerana bakteria telah menjadi kebal ya terhadap antibiotik yang biasa digunakan untuk merawat jangkitan yang berbunca daripada bakteria tersebut. Okay. Kena ingat setiap kali pengambilan antibiotik, bakteria yang sensitif ini akan dimusnahkan. Bakteria yang sensitif ini bermaksud bakteria yang tidak rintang kepada antibiotik. Manakala bakteria yang kebal, iaitu bakteria yang telah menjadi rintang kepada antibiotik, akan terus berkembang dan membiak. Seterusnya, mutasi bakteria juga boleh berlaku menyebabkan antibiotik ini tadi tidak akan dapat melawan jangkitan yang disebabkan oleh jangkitan bakteria tersebut. Okey, bakteria yang kebal ini seterusnya dia akan menyebabkan jangkitan menjadi lebih teruk. Dan kebiasaannya dia tidak boleh disembuhkan dengan antibiotik yang biasa. Okey, proses penyembuhan ni biasanya dia akan melibatkan penggunaan antibiotik yang lebih kuat ya. Apabila penggunaan antibiotik yang lebih kuat diperlukan, maka kos rawatan kesihatan dan kos keseluruhan pesakit akan meningkat. Ini adalah kerana kebanyakan antibiotik yang lebih kuat, harganya adalah lebih mahal ya, dan masa rawatan yang diperlukan adalah lebih panjang. Dan kemudian penggunaan antibiotik dengan cara yang salah dan berulang-ulang kembali ini, dia akan meningkatkan bilangan bakteria yang akan rintang kepada antibiotik tersebut ya. Pesakit yang kerap kali tidak menghabiskan rawatan antibiotik mereka juga akan meningkatkan bilangan bakteria yang rintang terhadap antibiotik. Proses ini bukan proses yang berlaku dengan cepat, dia akan mengambil masa bertahun-tahun. Apabila kita kerap kali tidak menghabiskan antibiotik yang diberi kepada kita untuk jangka masa yang telah ditetapkan oleh doktor, dia akan menyebabkan bakteria tadi bermutasi dan dapat melawan antibiotik yang diberi untuk rawatan. Ya. Jadi keadaan ini yang kita panggilkan sebagai kerintangan antibiotik. Ya. Kesan kerintangan antibiotik ini sangat teruk dan boleh membawa maut ya, kerana jangkitan-jangkitan yang disebabkan oleh bakteria yang rintang seringkali tadi akan gagal untuk bertindak balas terhadap rawatan antibiotik biasa. Jadi dia akan memerlukan rawatan yang lebih mahal dan penyakit tersebut boleh berpanjangan dan berterusan. Okay? Apabila tiada penemuan baru dan situasi pertambahan kes kerintangan ini semakin meningkat, kita akan banyak nampak berlaku komplikasi jangkitan. Peningkatan kadar kemasukan ke hospital juga akan meningkat dan juga peningkatan kos rawatan kesihatan pesakit dan juga hospital juga akan meningkat. Bagaimanakah cara untuk kita mencegah kerintangan antibiotik ni ya? Okey, ada beberapa cara yang kita boleh praktikkan ya. Yang pertama sekali, hanya mengambil antibiotik apabila dipreskripsikan oleh doktor sahaja ya. Bukan semua jangkitan yang kita dapat, contoh dia macam sesama, batuk, demam, memerlukan antibiotik ya. Doktor akan memberikan antibiotik kepada pesakit yang memerlukan sahaja. Dan jangan sekali-kali paksa doktor untuk bagi anda antibiotik apabila anda mendapatkan rawatan sama di klinik ataupun di hospital.
Yang kedua, jangan mengambil antibiotik untuk merawat jangkitan virus ya. Seperti yang diterangkan tadi, penyakit-penyakit biasa, contohnya sesama, demam, batuk dan sakit tekak ini kebiasaannya adalah disebabkan oleh jangkitan virus. Jadi pengambilan antibiotik tidak membantu dalam merawat keadaan tersebut. Okay. Perlu juga ditekankan bahawa antibiotik ini adalah ubat-ubat yang terkawal yang mana hanya boleh didapati daripada doktor ataupun daripada premis-premis farmasi komuniti melalui pemberian preskripsi yang sah. Sekiranya anda ingin membeli antibiotik tanpa preskripsi yang sah daripada farmasi-farmasi komuniti, supply tidak akan diberikan kepada anda. Kemudian yang ketiga, pesakit perlu mematuhi arahan ya. Patuhi semua antibiotik yang diberi dalam tempoh masa yang ditetapkan walaupun rasa badan telah sihat ya. Okey. Kemudian jangan simpan baki antibiotik untuk merawat penyakit yang sama pada masa akan datang. Ini berlaku apabila pesakit tidak menghabiskan antibiotik mengikut tempoh masa yang ditetapkan, dan sekiranya ada lebihan antibiotik itu, mereka akan simpan dan akan gunakan untuk keadaan penyakit yang sama pada masa akan datang. Yang nombor 5, jangan sesekali berkongsi antibiotik. Dos antibiotik tersebut telah ditetapkan khas untuk individu itu tersendiri. Okay. Kemudian akhir sekali, kita perlu mengamalkan kebersihan diri dan persekitaran untuk mengelakkan jangkitan dan seterusnya penyebaran penyakit. Satu penekanan yang perlu diberikan adalah masyarakat diingatkan untuk tidak membeli antibiotik secara dalam talian ataupun membeli antibiotik daripada sumber-sumber yang tidak sah, di mana pembelian ataupun penggunaan antibiotik yang di luar kawalan Kementerian Kesihatan Malaysia ini mungkin akan mendatangkan kesan mudarat yang lebih teruk pada masa hadapan. Okey, ada banyak lagi artikel-artikel yang telah diterbitkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk bersama-sama meningkatkan kesedaran pengguna tentang antibiotik dan juga kerintangan. Okay. Kesimpulannya adalah menjadi tanggungjawab kita bersama, iaitu sebagai pengguna, pesakit dan juga ahli profesional kesihatan untuk sama-sama memainkan peranan menangani masalah kerintangan antibiotik ini. Kenapa? Ini adalah untuk kesejahteraan hidup kita, keluarga kita, masyarakat dan juga negara pada masa hadapan. Jika anda ada sebarang keraguan mengenai rawatan ataupun ubat antibiotik yang anda ambil, silalah bertanya kepada para doktor ataupun ahli-ahli farmasi yang berhampiran dengan tempat kediaman anda untuk mendapatkan kepastian. Mereka semua sedia membantu. Okay. Daripada kita punya website, kita ada mendapat 2 soalan yang berkenaan dengan antibiotik. Okey, yang pertama adalah soalan daripada Puan Yusrina. Beliau menanyakan apakah antibiotik yang tidak sesuai untuk ibu yang sedang menyusukan anak. Okey, secara generalnya semua antibiotik ini adalah selamat. Akan tetapi perlu diingat semua pemakanan ataupun kebanyakan ubat-ubatan tadi akan disalurkan kepada bayi melalui susu ibu. Jadi ibu perlu mengambil tahu akan terdapat beberapa perubahan dari segi penjagaan bayi anda. Yang pertamanya mungkin berlaku perubahan najis bayi tadi, mana najis dia akan menjadi lebih cair dan keadaannya seperti diarrhea sikit. Ini adalah disebabkan oleh pengambilan antibiotik ibu tadi. Dan yang kedua, mungkin anak kita akan lebih meragam ataupun kembung perut. Yang penting semasa pengambilan antibiotik ini sila amalkan pemakanan diet yang sihat dan dapatkan
konsultansi daripada doktor anda sekiranya anda ada sebarang pertanyaan lebih lanjut. Okay. Soalan yang kedua adalah daripada Puan Fika. Beliau bertanyakan bilakah boleh diambil vaksin pneumokokal untuk bayi. Okey, pneumokokal vaksin ni boleh diberi kepada bayi seawal umur 2 bulan Tapi dos tadi dia akan bergantung kepada umur bayi pada kali pertama dia mengambil suntikan vaksin tersebut. Dos itu boleh bergantung sama ada 2 kali ataupun 3 kali, bergantung kepada umur bayi. Penting adalah untuk puan berbincang dengan doktor untuk